penyakit waswas. Tidak dinafikan bahawa orang yang ditimpa waswas, dia telah menjadi mangsa mainan syaitan, ya. Antaranya adalah seperti yang kita lihatlah, waswas ni adalah satu penyakit, ya. Apabila dia melakukan sesuatu, dia tak yakin, ya. Contoh, kadang-kadang kita lihat apabila dia ambil wuduk, ya, kadang-kadang sampai ambil wuduk basuh 2-3 kali. Atau sebelum tu apabila pergi tandas, ya, dia pergi tandas, dia buang hajat, ya, buang air kecil contoh, lalu dia rasa ada lagi lah, maka dia pun buatlah berbagai makai kaedah, terlompat-lompat, kadang-kadang pusing kanan pusing kiri. Tidak dinafikan ada yang kata kena buat macam tu, ada yang kata kena urut, ada yang kata kena buat ketuk ketampi, kan, supaya semua keluar, supaya kencing tu, minta maaf, tus. Apabila wuduk, ada yang sampai 3 kali, 4 kali, habis. Kadang-kadang memang kita tengok kat masjid tu, bila time wuduk, basah, banjir. Ada yang jenis kadang-kadang besen tu sampai runtuh. Saya kenal ada orang bertimpa was-was, mana taknya dia letaknya kaki dia yang setan berat tu, runtuh besen tu. Tapi gara-gara was-was. Dan bila salat pula, yang kita tahulah, Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul a'udzu birabbin nas, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Betul kan? Was-was. Bila salat, kadang-kadang sampai ulang-ulang balik salat. Dia lama di salat, lama dalam tandas, lama ambil wuduk, lama dalam salat. Akhirnya semua pakat tak nak ikut dia. Kalau bermusafir dengan dia, orang ini janganlah keluar bermusafir dengan dia. Ya, asyik kena tunggu je. Ya. Jelas orang macam ni telah ditimpa penyakit waswas. Apakah cara ubatnya? Kita kata akhirnya tidak ada cara lain kecuali dengan kita fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah ke pangkuan Allah. Kerana orang yang waswas, dia berada dalam pangkuan syaitan. Dan syaitan ni memang nak menyusahkan kita. Kerana syaitan tu memang musuh kita. Dan syaitan tu memang kalau boleh nak mengganggu kita, nak merosakkan kita, nak merosakkan ibadah kita, supaya kita sentiasa dalam keadaan sangsi dan syak. Ya, tujuan dia apa? Supaya kita rosakkan ibadah kita. Maka kita kata hendaklah kita kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Antaranya adalah dengan ilmu. InsyaAllah tadi kita dah belajar tadi. Ilmu adalah antara penyelamat kita. Ya, di samping kita berserah kepada Allah, kita minta petunjuk hidayah daripada Allah, ya, supaya Allah bantu kita. Tapi ilmu memainkan peranan yang penting juga. Contohnya dalam masalah buang air tadi, kita kata jangan sekali-kali kita buka pintu was-was. Antaranya adalah kita kena tutup pintu was-was tu daripada mula lagi. Kalau kita dah masuk was-was, nak keluar susah. Sebab tu syarak kita melihat dia sentiasa dah tutup prevention. Apa prevention? Pencegahan. Syarak dah meletakkan banyak pintu-pintu pencegahan supaya elak daripada kita jatuh was-was ni. Contoh dalam buang air tadi, kita tidak dituntut supaya buat ketuk ketampi, mengurut-ngurut, pusing kanan dan kiri, berdehem. Ada yang kata kena dehem. Itu kadang-kadang kita dengar orang main dehem tu, itu ada was-was lah tu. Ya? Tak perlu semua tu. Sebaliknya kalau kita buang air tu, lakukan dengan tenang, ya. Dan apabila kita melihat bahawa sudah tidak ada apa yang keluar, maka kita basuh kemaluan kita. Ini semua diajar oleh syarak. Dan apabila kita pakai pakaian kita sebelum kita nak ambil wuduk lagi, apa sunnah ataupun asar sahabat tentang hal ini? Siapa tu? Ambil air, renjis kat bahagian kemaluan kita tu. Tujuan dia apa? Untuk menutup pintu was-was. Supaya tak, ini dah lepas pakai pakaian. Atas seluar. Sebelum pakai itu kita dah basuh kemaluan kita.
Lepas dah pakai pakaian tu, seluar atau sarung atau apalah, ambil air, renjis kat bahagian kemaluan tu. Tujuan dia apa? Supaya kalau lepas tu syaitan main kat kita dengan, kadang-kadang syaitan ni dia canggih juga. Dia membuatkan kita rasa macam keluar lah. Alamak, ada tup. Bahaya tu selalu. Bila rasa, pertama kali jangan pandang. Siapa yang pandang tu memang awak cari nahas. Ya? Kalau kita yakin, lain. Kena bezakan ni. Ini juga ilmu. Bezakan antara yakin dan was-was. Aku rasa macam ada keluar. Bezakan. Ini ilmu ni. Dan ini memang tak ada siapa yang dapat bagi kat kita fatwa sama ada awak yakin atau tak, kecuali diri kita. Ini sebab kita kena belajar agama. Maka kalau kita yakin, aku terkencing dalam seluar tadi, iyalah, pergi tukar, pergi basuh, ya. Tapi kalau kita, aku rasa ada terkeluar lah. Di sini kita kata ini was-was, ini pintu syaitan, jangan kita masuk. Ya, was-was, ini rasa. Dan memang kena ada ilmu lah untuk nak bezakan antara mana satu memang betul-betul kita kencing, minta maaf, dan mana yang kita rasa. Itu kena ilmu juga, ya. Akhirnya jangan kita pandang. Dan kalau kita dapati macam ada basah-basah pun, insya-Allah hati kita selamat. Sebab kita kata apa? Ini adalah hasil daripada renjisan tadi. Ya? Renjis lah. Janganlah kuyupkan, renjiskan. Sebab dia titisan-titisan ni, dia datang dengan titisan. Kan? Kalau kita dah basah kan, akhirnya lain ceritanya, ya. Boleh. Itu dalam masalah lepas buang air. Adapun ketika ambil wuduk, sekali lagi kita lihat syarat dah tetapkan. Jangan sampai lebih 3 kali. Nak basuh sekali, boleh. Nak 2 kali, boleh. Nak sampai 3 kali, boleh. Siapa yang sampai 4 kali atau lebih, Nabi kata faqad asa'a wa zalama. Sungguh dia telah buat buruk dan telah menzalimi dirinya. Ya. Itu ada yang kita sapu kan. Macam mana pula? Kita belajar ayat yang keluar tu. Kita ambil tu sikit dah. Tapi ayat yang keluar dari pipe tu adakah itu sekarang zalim juga tak? Itu iyalah bergantung situasi dan keadaan lah. Kalau kita buka berpada dan kita lakukan dengan secepat mungkin supaya kita jimat air, tak ada masalah lah, ya. Kita tak ada nak kata bahawa kena buka sikit, sudah ambil sikit tutup balik. Itu jelas akan menimbulkan kesulitan dan agama sentiasa tak nak menyulitkan kita. Maka kita lakukan semua berpada-pada, ya. Maka jangan pula ada yang nak buat hukum haram buat paip untuk nak ambil wuduk sebab nanti membazir. Itu jelas ada unsur berlebih-lebihan. Maka di sini kita kena jangan berlebih-lebih dan jangan kita ambil sambil lewa. Sambil lewa macam mana? Buka vut. Macam tengah ni, ya. Jadi akhirnya itu dia. Jangan sampai lebih 3 kali. Kerana kalau lebih 3 kali, itu bukan wuduk namanya, ya. Ini semua pintu untuk tutup pintu was-was tadi. Maka akhirnya kalau dah 3 kali, dah cukup. Kita kena disiplinkan diri kita juga. Kita kena ada psikologi yang kuat berdasarkan ilmu lah. Kerana kalau kita ilmu tak ada, maksud kita biar fikiran kita terus dimainkan oleh syaitan, memang akhirnya tidak akan berkesudahan kita, ya. Iaitu tentang wudu, ya. Dan ada pula tentang solat. Ketika solat, kita lihat banyak hadis-hadis tersebut, ya. Antaranya adalah Nabi kata, sekiranya seorang kamu solat, lalu dia merasa ada terkeluar benda, keluar angin. Dia rasa, perhatikan perkataannya, dia rasa. Lalu dia rasa ada terkeluar angin. Nabi kata apa? Fala yansarif, jangan dia keluar daripada solat hatta yajida rihan atau yasma'u sautan, sehingga dia bau
ya, atau dia dengar bunyi, atau dia tengok orang lain semua dah pengsan. Nampak? Ini semua tujuan dia adalah untuk tutup pintu was-was. Ya. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah